بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بمعرفة العلم وساحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya dapat kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Matla'il Badrain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail rahimallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah pada malam ini. Kita masih lagi dalam membincang dalam ilmu akidah, ilmu tauhid ataupun usuluddin. Ini perbahasan yang ketiga. Kerana ilmu tauhid dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertamanya dibahas tentang sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya dibincang tentang sifat nubuwah, sifat kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan nabi-nabi yang terdahulu. Yang ketiga dibincang tentang sam'iyat, perkhabaran cerita-cerita yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada alam yang gaib, pada cerita tentang azab kubur, nikmat di dalam kubur, cerita tentang yaumil qiyamah dan sebagainya. Maka itu dinamakan sam'iyat, yang wajib ke atas kita membenar apa yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang dicerita oleh Nabi itu benar, bukan benar selama-lamanya. Tidak akan datang kepalsuan apa yang dilakukan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian kita yang lepas, kita bincang tentang alamat-alamat kiamat. Sama ada alamat yang sughra, alamat yang kubra, ataupun alamat yang pertengahan. Maka pada malam ini InsyaAllah kita bincang tentang perkara-perkara yang wajib bagi kita berpegang tentang sam'iyat ini. Kata mu'alif pengarang kita, dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dihisapkan mereka itu pada mauqif atas segala amal mereka itu, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab, dan sekalian amalan mereka itu ditimbang sekaliannya pada neraca dan melalui skala mereka itu atas sirat. Kitab saya ni kitab lama, muka 13. Yang baru tu saya tak pasti berapa muka surat dia. Cuba datang satu nak tengok berapa muka surat dia, tak pasti. Saya rasa dalam 19 ataupun 18 muka surat dia.
dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Mana sekalian makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala akan bangkitkan pada hari kiamat. Jadi apabila anak Adam meninggal dunia, keseluruh jasad kita ini, jasad anak Adam, semuanya akan binasa. Semuanya akan hancur. Melainkan satu sahaja yang dinamakan ajzu zanab, dinamakan ajbu zanab, yang berada di hujung tulang sulbi kita, tulang punggung kita, yang kalau kita rasa di hujung sekali itu ada rasa tulang yang kecil, maka itulah dinamakan ajbu zanab. Yang ajbu zanab inilah yang tidak hancur. Sampailah walaupun kita mati dimakan oleh ulat, daging, tulang kita hancur, gigi kita hancur, tapi satu tulang yang berada pada hujung tulang sulbi kita, tulang ini tidak akan hancur. Yang dinamakan sebagai ajbu zanab. Daripada inilah, ajbu zanab inilah, Allah Ta'ala jadikan semula anggota tubuh badan kita. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang Nabi bersabda, "Laisa syai'un minal insani illa yubla illa azman wahidan wa huwa ajbu zanabi wa minhu yurqabul khalqu yaumal qiyamah." Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi, tidak ada sesuatu pun daripada manusia melainkan semuanya akan hancur, akan binasa, melainkan satu tulang yang tidak hancur, yang dinamakan sebagai tulang itu ajbu zanab. Maka daripada tulang inilah dijadikan manusia pada hari kiamat. Apabila Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia daripada kubur, maka dengan tulang inilah Allah Ta'ala rupakan balik kita. Mana Allah Ta'ala turunkan air daripada langit, air hujan turun. Apabila air hujan turun, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Israfil bahawa malaikat Israfil meniup sangkakala yang kali kedua, yang dinamakan nafhatul hayai, tiupan untuk menghidupkan semua manusia, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Maka manusia, makhluk akan bangkit, akan bangun daripada kubur, sebagaimana sayuran yang dah membiak, yang subur, yang tumbuh selepas daripada hujan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, summa yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqla. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Ta'ala turunkan, kata Nabi, Allah Ta'ala turunkan daripada langit akan air. Maka mereka itu akan bangun daripada kubur. Mereka itu akan tumbuh daripada kubur. Sebagaimana air ini menumbuhkan pokok-pokok sayuran. Menumbuhkan sayur-sayuran. Begitulah. Mana Allah Ta'ala turunkan hujan, maka apabila Allah Ta'ala turunkan hujan, kita yang berada dalam perut bumi itu, yang hanya tinggal tulang ajbu zanab saja, maka kita akan bangkit, bangun daripada perut bumi itu. Tumbuh sebagaimana sayuran yang tumbuh selepas daripada hujan. Maka ketika manusia itu bangun daripada kubur, maka Allah Ta'ala menceritakan,
Allah Ta'ala memberitahu di dalam Al-Quran yang mereka itu akan berkata, ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana, katanya manusia makhluk, wahai celaka bagi kami, siapakah yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami? Man ba'asana min marqadina, siapakah yang membangkit, yang membangun kami daripada tempat tidur kami? Haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada kita, dan telah benarlah segala utusan yang Allah Ta'ala utus kepada kita. Mana janji yang Allah Ta'ala jadi kamu akan dibangkit oleh Allah Ta'ala daripada kubur apabila kamu mati. Maka Allah Ta'ala bangkitkan kita, bangunkan kita daripada kubur. Dengan Allah Ta'ala turunkan hujan, maka kita hidup. Kerana ada satu tulang daripada kita tidak hancur sama sekali, iaitu dinamakan ajbuz zanab, tulang yang berada pada hujung tulang sulbi kita. Yang kalau kita rasa di tulang punggung kita tu, daripada tulang belakang sampai kepada tulang punggung, kita rasa situ ada satu tulang yang halus, yang kecil. Maka itulah dinamakan ajbuz zanab. Maka manusia bangkit apabila Allah Ta'ala menurunkan hujan, maka Allah Ta'ala pada membangkitkan manusia daripada kubur. Jadi bangkit manusia daripada kubur ni bukan manusia sahaja, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, daripada manusia, daripada hayawan, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada malaikat, daripada jin, semuanya Allah Ta'ala bangkitkan daripada kubur. Sebab itu satu hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi di dalam Sunan Tirmizi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazil ayah, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Qala atadrun ma akhbaruha? An tashhada min kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha. Taqulu amalu yaumin kaza 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 fahazihi akhbaru la yumkinu an tashhada illa iza ba'asahu Allah Ta'ala. Kata Nabi membaca ayat dalam surah Zilzalah. Nabi baca ayat yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu maka diceritakan segala perkhabaran mereka itu makhluk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada sahabat dia, qala atadaruna ma akhbaruha? Adakah engkau mengetahui apa yang dimaksud dengan kata akhbaraha? Rasulullah tanya kepada para sahabat. Maka Rasulullah menjawab, antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha. Bahawa kamu menyaksikan setiap kamu, lelaki ke perempuan, dengan apa amalan yang kamu lakukan di dalam dunia ini. Apa amalan-amalan yang kamu buat, kamu dapat menyaksikan. Taqulu amala yaumin kaza kaza kaza. Nabi kata, engkau kata ini amalan aku hari ini, ini amalan aku hari ini, hari ini, hari ini. Itu kata Nabi SAW, fahazihi akhbaruha, maka itulah perkhabarannya. Jadi pada hari kiamat, maka kita semua akan menyebut amalan-amalan yang kita lakukan. Dan Allah Ta'ala sebut, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu kita akan membincang, menyebut segala amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi menunjuk bahawa semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk akan menyebut segala amalan yang dilakukan oleh manusia itu. Satu hadis lain yang disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari,
daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa iza kunta fil ghanamika wa badiyatika fa azinta lis salati warfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini jinu walal insu wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Khudri, kata Abu Sa'id Khudri radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku lihat akan dika ya Rasulullah, kamu suka akan kambing dan kamu suka tempat yang pedalaman. Maka apabila kamu berada pada kambing kamu berada di tempat pedalaman, maka kamu azanlah untuk mengerjakan solat. Maka engkau tinggikan suara kamu azankan dengan kuat, tinggikan suara kamu. Sesungguhnya tidak mendengar suara ini, suara azan, yang mendengarnya makhluk jin. Jin akan mendengar suara kamu. Manusia akan mendengar suara kamu. Dan tidak ada sesuatu pun yang didengar suara ini, melainkan mereka itu menyaksi pada hari kiamat. Apabila kita berada pada satu tempat, maka kita azan untuk kita mendirikan sembahyang. Apabila kita azan, suara kita didengar oleh jin, oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk Allah Taala ni menyaksikan pada hari kiamat kita melakukan ibadat sembahyang. Sebab tu azan ni disunatkan kita lakukan, bukan kata nak sembahyang berjemaah, bukan kata di surau, di masjid saja dia azan. Kita sembahyang di rumah, disunatkan kita azan juga untuk kita sembahyang fardu. Kita sembahyang berjemaah di rumah ke atau sembahyang seorang ke, disunatkan kita azan. Kerana azan ini disunatkan bagi mengerjakan sembahyang. Bukan azan ini hanya diazan pada masjid ataupun pada surau sahaja. Jadi di sini hadis Nabi SAW ini menunjuk bahawa setiap perkara, setiap makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dia menyaksikan apa yang kita lakukan di atas dunia ini daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Ini dalil-dalil yang menunjuk bahawasanya kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu Allah Taala berfirman, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhtalifatin wa ghaira mukhtalifatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu ashaddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila az'alil umur likai la ya'lamu man ba'du syai'a wa taral arda hamidatan, hingga akhir ayat yang panjang yang Allah Ta'ala sebut. Wahai manusia, jikalau kamu syak, kamu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, sebagaimana orang kafir menafikan kita dibangkit oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kata Allah Ta'ala, kalulah kamu menafikan kamu dibangkit oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, maka sesungguhnya kami jadikan kamu daripada tanah. Allah Ta'ala bangkit asal kita. Kita jadikan oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Dan daripada air mani. Kemudian daripada air mani. Sebab itu Ibn Atta' Sakandari menyebut dalam kitab hikam dia, kenapa Allah Ta'ala fardukan kepada kita sembahyang, ambil air ataupun tak ada air, kita guna tanah. Kenapa Allah Ta'ala fardukan kita nak berwuduk dengan air? Kalau tak ada air, digantikan dengan tanah. Benda lain tak boleh. Nak berwuduk dengan minyak, tak boleh. Nak berwuduk dengan kicap ke, dengan budu ke, cincaluk ke, tak boleh. Dengan santan ke, tak boleh. Tapi Allah Ta'ala suruh air je.
tak ada air, digantikan dengan tanah. Kata Ibn Atha Sakandari dalam kitab Hikam dia, supaya kamu ingat asal kejadian kamu. Kamu dijadikan daripada tanah. Dan kamu dijadikan daripada air mani. Percampuran air mani ibu dan ayah kamu. Jadi Allah Ta'ala bangkitkan. Allah kata, inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin. Kami jadikan kamu daripada tanah. Kemudian daripada air mani nutfah. Bila air mani itu berada di dalam rahim ibu selama 40 hari, maka dinamakan nutfah. Summa min alaqatin. Selepas daripada 40 hari, 41 sehingga 80, maka dinamakan alaqah. Dinamakan darah. Satu gumpal darah. Daripada 41 sehingga 80 hari. Dinamakan alaqah. Summa mudghah min mudghatin. Kemudian dinamakan mudghah. Mana daripada 81 sampai 120 hari. Sampai 4 bulan. Daripada 81 sampai 120 hari, pada 4 bulan itu, maka Allah Ta'ala jadikan daging. Selepas itu dirupa kamu, ditiupkan roh kamu di dalam rahim ibu kamu. Jadi Allah Ta'ala bangkit. Kalau kita ini ingkar kebangkitan yang Allah Ta'ala sebut, kita dibangkit oleh Allah Ta'ala pada suatu hari apabila berlakunya pada hari kiamat. Jadi dibangkitkan manusia itu pada hari kiamat. Dan dihisapkan mereka itu, kata mu'alif, dan dihisapkan mereka itu pada mauqif atas segala amalan mereka itu. Dan kemudian kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Selepas dibangkit daripada kubur, menuju kita kepada mahsyar, tempat mana kita akan berhimpun semua manusia, jutaan manusia dihimpunkan oleh Allah Ta'ala pada mahsyar. Mahsyar dengan makna, biasanya hasyru dengan makna himpun. Pada mahsyar maknanya dihimpunkan segala makhluk pada hari kiamat untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang kita lakukan, sama ada yang baik ataupun selain daripadanya. Maka setiap kita berada pada mahsyar, yang matahari dekat dengan kepala kita. Disebut oleh Miqdad Ibn Aswad, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta yakuna minhum bimiqdari mil fayakunu nas ala qadri a'malihim fil irqi wa minhum man yakunu ila ka'bai wa minhum man yaku ila rukbatai wa minhum man yaku ila haqwai wa minhum man yalju'ul arkul iljaman. Qala asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Kata Miqdar, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita berada di pada mahsyar, Allah Ta'ala dekatkan, kata Nabi, matahari pada hari kiamat kepada kita ni sekadar mil. Mil ni, ada ulama tafsir mil satu batu. 1 mil 1 batu. Ada ulama tafsir mil dengan makna batang celak mata. Batang celak mata tu, kalau kita guna celak mata, batang tu, itulah jarak antara matahari dengan kepala kita pada hari kiamat yang kita dihimpunkan pada mahsyar. Jarak yang sangat-sangat dekat dengan kita. Maka manusia ketika itu tidak terbakar, tidak hangus. Kata Nabi, fayakunu nas ala qadri a'malihim. Manusia ketika itu kadar mana dia melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka peluh yang keluar daripada badan kita karena kepanasan matahari yang berada di atas kepala kita,
Setengah daripada mereka itu peluh sampai kepada buku lali je. Ada di kalangan, kata Nabi, ada di kalangan umat yang peluh dia sampai kepada lutut. Ada kalangan umat yang sampai kepada dada. Ada di kalangan umat yang sampai kepada hidung mulut dia. Kadar mana kita lakukan amal, banyak sedikitnya amal kita, maka kadar itulah peluh kita. Kalau kita lakukan amal sedikit, hanya memadai dengan yang wajib sahaja, tidak yang sunatnya, maka berpeluh kita sampai kepada mulut ke hidung kita peluh. Ada orang yang peluhnya sampai buku lali je, di kaki je peluh dia, kerana banyak dia melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena memperbanyakkan melakukan amal ibadat kepada Allah Taala. Allah Taala jadikan amal ibadat tu bukan satu je. Bukan semayang je Allah Taala jadikan amal ibadat. Allah jadikan puasa, zakat, bersedekah, baca Quran, berzikir, iktikaf dalam masjid. Ini amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam jenis Allah Taala lakukan amal ibadat kepada manusia, supaya manusia melakukan amal ibadat kepada Allah Taala. Ada orang yang sembahyang sunat sikit, tapi dia puasa sunat banyak. Ada orang yang sembahyang banyak, tapi puasa sunat kurang. Ada orang yang baca Quran banyak. Itu macam-macam lah amal ibadat yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Supaya kita ni tak jemu lah melakukan amal ibadat. Kalau satu je dah, kita manusia ni mudah jemu. Kalau kita kata makan, kalau makan nasi dengan lauk ayam je tiap-tiap hari, setahun makan ayam ya, tengok daging ayam pun tak lalu dah. Manusia, tabiat manusia mudah jemu. Maka sebab itu Allah Ta'ala jadikan berbagai-bagai untuk makanan rohani kita. Itu makanan jasmani. Makanan rohani kita, Allah Ta'ala jadikan bagai-bagai amal ibadat kepada kita. Supaya kita ada di pada mahsyar, tidak merasa kepanasan di pada mahsyar itu. Sebab orang lain tak boleh tupang kita, tak boleh. Anak kita ke, isteri kita ke, orang yang kita sayang, tak boleh kita nak bantu. Tak kata marilah dekat ayah, ayah tak berpeluh pun nak ke kaki, tapi anak tak melakukan amal ibadat yang banyak, dia akan menerima azab pada mahsyar. Tapi Nabi ada sebut 7 golongan yang mendapat naungan Arash Allah Ta'ala pada mahsyar ini. Dia dapat tempat VVIP lah di pada mahsyar. Pada mahsyar pun ada tempat VVIP. Yang Nabi bersabda, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi, 7 golongan ini pada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang tidak ada bayang, yang tidak ada naungan, malaikat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Pertamanya, Imam Adlin, pemerintah yang adil, pemerintah yang menghukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemerintah yang adil. Pemerintah yang tidak menghukum dengan syariat Allah Ta'ala, itu pemerintah yang tidak adil. Adil ke tidak, itu menurut kehendak Allah dan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bukan adil itu ikut kita, bukan adil ikut pandangan kita, pendapat kita, tapi adil itu apa yang Allah Ta'ala suruh, yang apa yang Allah Ta'ala tetap, dia melakukan. Menghukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil mendapat tempat yang pertama, dapat naungan arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syabun nasya'a fi ibadatillah, yang kedua, pemuda yang hidup dia
untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Anak-anak muda yang memenuhi masjid, memenuhi surau, memenuhi tempat kuliah, memenuhi amal ibadat kepada Allah taala, mereka ini mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut pemuda. Kalau pemudi sama jelah. Dia panggil min babi taglib. Dalam bahasa Arab dia sebut daripada bab dimenangkan, sebut lelaki masuklah perempuan. Tapi kalau sebut perempuan, lelaki tak masuk dalam tu. Dia sebut lelaki masuk perempuan. Tapi kalau sebut perempuan, dia tak masuk dalam kata lelaki masuk dalam perempuan tak. Jadi sebut lelaki dia panggil min babi taglib. Pemuda-pemuda yang hidup dia untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Hadir tempat kuliah, hadir tempat pengajian. Mereka ini hidup kerana ibadat kepada Allah Ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kata Nabi yang ketiga. Lelaki yang hati dia itu sentiasa bergantung dengan masjid. Dia rindu untuk melakukan amal ibadat di masjid. Lepas satu sembahyang di masjid, dia rasa nak melakukan sembahyang yang kedua. Lepas yang kedua, yang ketiga. Lepas subuh, zuhur, lepas zuhur, asar. Melakukan ibadat di masjid. Kerana dengan masjid, kita boleh dapat intikaf selain daripada kita melakukan sembahyang berjemaah. Jadi, lelaki yang sentiasa, termasuk juga perempuan, yang hati dia sentiasa bergantung, sentiasa ingat kepada masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi tafarraqa alaihi. Dua lelaki yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Dia kasih kepada kawan dia, dia suka kepada kawan dia. Kerana apa? Kerana kawan dia ni banyak amal ibadat. Kerana kawan dia mengajak dia kepada tempat amal ibadat. Maka dia sayang kepada kawan dia. Maka dua lelaki ini akan dapat naungan arasy Allah Ta'ala pada hari yang matahari berada di atas kepala kita. Satu jarak dengan kepala kita, satu celak mata, satu batang celak mata itu. Dan dia berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nafsu, bukan dia berkelahi, kerana berebut harta, kerana dia berkongsi syarikat, berkelahi kerana satu-satu projek, tidak. Dia berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Kerana dia ini melakukan maksiat, dia tegur, dia nasihat, melakukan kejahatan, maka lelaki ini mendapat naungan arasy Allah Ta'ala. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin qala inni akhafullaha. Seorang perempuan yang mengajak, yang menyeru, perempuan yang mempunyai pangkat, yang mempunyai kecantikan, ajak dia berzina, ajak dia melakukan perbuatan yang terkutuk. Maka apa jawapan dia? Qala inni akhafullah. Kata dia, sesungguhnya aku takut akan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah perempuan yang diajak oleh lelaki untuk berzina, dia kata dia takut kepada Allah Ta'ala. Perempuan yang mengajak seorang lelaki berzina, maka dia kata dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki ini dapat naungan, perempuan ini dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenamnya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, seorang lelaki yang melakukan sedekah dengan satu sedekah dan dia sembunyikan sedekah itu sehingga Nabi kata tangan kiri dia tak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi memberitahu dia tu tidak hebahkan sedekah dia, tidak wawarkan sedekah dia. Dia sedekah dengan keadaan dia sembunyikan sedekah dia. Yang menerima sedekah tak tahu siapakah yang sedekah kepada dia, siapakah yang bantu dia, siapakah yang infak kepada dia, tak mengetahui. Maka ini termasuk daripada golongan orang yang dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuhnya,
rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Lelaki yang mengingati Allah Ta'ala, yang waktu pada malam hari mengalir dua air matanya kerana mengenangkan dosa-dosa yang dia lakukan. Banyak dosa yang dia lakukan, malam hari dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, dia melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia menangis kerana dosa-dosa yang dia lakukan. Maka lelaki ini dan perempuan yang begini mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat satu daripada 7 ni. Jangan tak ada semua. Rugi kita. Tak ada semua, berpeluh kita sampai ke mulut apabila berada di pada mahsyar. Perlu sampai ke mulut. Tidak ada orang yang dapat tolong kita. Sebab nur yang ada pada kita hanya untuk diri kita. Dia tidak melampaui, dia tidak akan berjakit, akan tersebar kepada orang lain. Kepada kita sahaja. Maka kalau kita dapat salah satu daripada 7 golongan yang Nabi sebut di sini, maka kita tergolong daripada golongan orang yang bertuah, orang yang beruntung, kerana kita dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedudukan kita di pada mahsyar, ada orang yang rasa lama, ada orang yang rasa sekejap je berada di pada mahsyar ini. Sebagaimana Nabi menyebut golongan orang mukmin yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia tak rasa panjangnya duduk di pada mahsyar ini. Sebagaimana satu hadis disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Musnad dia. Qila ya Rasulullah, yaumun kana miqdaruhu 50 alafan sanata, ma atwalu hadzal yaum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi, innahu liyughaffafu 'alal mu'minin hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salati maktubatin yusalliha fid dunya. Ditanya sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, pada hari kiamat qadarnya 550,000 tahun. Qadar hari kiamat berada di pada mahsyar qadar 50,000 tahun. Mana kata sahabat tak adalah yang paling panjangnya. Bagaimana keadaan orang tu boleh berada di pada mahsyar 50,000 tahun? Maka Nabi kata bahawasanya Allah Ta'ala ringankan bagi orang mukmin. Orang mukmin tak rasa bahawa dia berada pada mahsyar 50,000 tahun. Dia rasa pada mana dia melakukan sembahyang fardu je. Rasa sekejap je dia dapat melakukan sembahyang fardu je. Mana 5 minit, rasa 10 minit je berada di pada mahsyar itu. Tak berasa lama. Walaupun hakikatnya ialah 50,000 tahun. Sebab apa? Dia tak berasa lama kerana dia berada dalam keadaan yang tak rasa kepanasan matahari. Apabila dia berada pada salah satu daripada 7 golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimallahu taala. Jadi di pada mahsyar Allah Ta'ala menunjukkan sifat lutfi Allah Ta'ala kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Berada di pada mahsyar 50,000 tahun tak rasa panjang. Rasa seperti mana kita melakukan ibadat sembahyang. Sekejap je. Rasa seperti 2 rakaat, 3 rakaat melakukan ibadat sembahyang. Mana Allah Ta'ala menzahirkan sifat lutfi, sifat lemah lembut Allah Ta'ala kepada orang mukmin pada hari kiamat, pada masa berada di pada mahsyar. Tetapi Allah Ta'ala menzahirkan sifat qahhar Allah Ta'ala, sifat jabbar Allah Ta'ala, sifat muttaqim Allah Ta'ala kepada orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Dia rasa bahawasanya
sepanjang 50,000 tahun berada di padang mahsyar. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala menunjukkan sifat lemah lembut Allah Ta'ala kepada orang mukmin berada waktu berada di padang mahsyar. Allah Ta'ala menyebut, innal ladzina sabaqat lahum minna husna ulaika anhum mubaduna la yasma'una hasisaha wa hum fiha mashtahat anfusuhum khaliduna. Sesungguhnya mereka yang terdahulu bagi mereka itu akan kebaikan. Mereka inilah yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka tidak mendengar sesuatu pun yang boleh menyakiti mereka. Dan mereka berada dalam keadaan apa yang Allah Ta'ala bagi mengikut kehendak mereka itu. Mereka itu kekal di dalamnya. Jadi menunjuk Allah Ta'ala memberikan sifat lutfi, sifat lembah lembut Allah Ta'ala kepada orang mukmin berada di padang mahsyar. Tapi kadar mana amalan kita lah. Kalau amalan kita di dunia ni sikit, maka sikitlah kita dapat sifat lutfi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Tapi amalan kita ni banyak, maka banyaklah kita dapat sifat lemah lembut Allah Ta'ala kepada kita. Maka kita ada umur yang Allah Ta'ala hidupkan kita lagi, maka kita memperbanyakkanlah amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebut daripada dalam hadis bahawasanya semua manusia waktu di padang mahsyar dengan ketiadaan tidak ada satu urat pun, satu daripada pakaian pun, semuanya berada dalam keadaan telanjang. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghazlan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din? Qala ya Aisyatu al-amru ashaddu min yanzura ba'duhum ila ba'din. Kata Nabi, dihimpunkan manusia pada hari kiamat dengan keadaan kaki ayam, dengan keadaan berbogel. Maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, manusia itu perempuan dan lelaki semuanya memandang mereka itu kepada yang lain. Kata Nabi, al-amru ashaddu min yanzura ba'duhum ila ba'din. Kata Nabi, pekerjaan pada mahsyar itu lebih teruk daripada mereka ni nak melihat seseorang kepada seorang yang lain. Tak sempat dah nak pandang kepada orang sebelah, tak sempat dah. Kerana apa? Kerana azab, seksaan berada pada padang mahsyar itu. Jadi setengah ulama menyebut pada mahsyar ini, adakah dunia ini ataupun Allah Ta'ala gantikan dengan bumi yang lain? Di sana ada khilaf ulama pada membincang tentang adakah pada mahsyar itu langit dan bumi inilah ataupun Allah Ta'ala ganti dengan tempat yang lain. Menurut jumhur ulama mengatakan bahawasanya pada mahsyar itu bumi inilah yang Allah Ta'ala jadikan pada mahsyar, yang Allah Ta'ala hamparkan bumi ini. Allah Ta'ala jadikan padang yang seluas-luasnya untuk dihimpunkan manusia. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang Nabi bersabda, tubaddalul ardu fayabsutuha wa yamudduha maddal adimi aqazi la tara fiha iwajan wala amta. Kata Nabi, digantikan bumi, dihamparkan bumi ini, dipanjangkan bumi ini, sebagaimana tidak ada bumi ini yang berbengkok-bengkok, tak ada, berbukit-bukau, tak ada. Dengan sama rata ya Allah Ta'ala jadikan. Maka bumi inilah yang menjadi tempat pada mahsyar kita. Kata Imam Qurtubi, tidak, Allah Ta'ala gantikan dengan bumi yang lain.
Allah Ta'ala hilangkan langit, Allah Ta'ala hilangkan bumi, kemudian Allah Ta'ala gantikan dengan bumi yang lain. Mana Allah Ta'ala jadikan bumi yang lain yang kita akan dihimpun oleh Allah Ta'ala di pada mahsyar. Jadi ala kulli hal, sama ada bumi ini ke ataupun bumi yang lain, yang pentingnya kita melakukan amal ibadat ya, sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita sendiri, untuk kita hadapi kehidupan kita nak menuju akhirat, supaya kita berada di pada mahsyar, kita dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Kita minta kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada salah satu daripada 7 golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimallahu taala, dan dihisabkan mereka itu pada mauqif atas segala amalan mereka itu, melainkan mereka yang masuk surga dengan tiada hisab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka du'an mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.